Alhamdulillah berjaya hapus pencen. Terbaiklah. Ya, kesian saya. Saya ni pesara tentera, habislah pencen saya selepas ini. Ya Allah, zalimnya kerajaan Anwar Ibrahim. Habislah pencen saya. Aduh, ya. Saya malah ulah lah buat pencen ni sebab saya tahu Walaon ni memang yang duk bising pencen habis tu dia tak ada pencen pun kan. Kerja naik getah je pun. Naik getah memang tak ada pencen lah Walaon ya. Jadi janganlah kau tangiskan kan, sebab kau naik getah ya, dan kau unit amal jaga parking. Jadi memang tak ada pencen lah kepada unit amal jaga parking ya. Guru pasti ada pencen tak? Guru pasti pun tak ada pencen. Usahakan pencen KWSP pun tak potong guru pasti ni. Jadi nak kata kerajaan nak buang pencen, sebelum kata kerajaan zalim buang pencen, suluh guru pasti tu dulu. Berapa gaji dia sekarang? Ustazah pasti tu. Ya, sampai tak 1,000 gaji dia. Sampai tak 1,000. Ya. Ada bonus tak? Ya? Ada potong KWSP tak? Kan? Dia buat tak apa. Dia menzalimi penyokong-penyokong dia tak apa. Dia suruh penyokong dia jadi cikgu, mengajar guru pasti tanpa ada potongan KWSP, gaji rendah. Ya? Kadang-kadang nak bagi bonus pun kena minta derma kat masjid-masjid. Ya? Ni betul saudara, saya bukan bohong. Ya? Minta sumbangan dekat masjid waktu sembahyang Jumaat. Berilah sumbangan tuan-tuan dalam 10 Milo ini kerana kita nak bagi bonus kepada guru-guru pasti kita. Duit raya dia. Macam tu sekali. Kan? Tapi duduk tengok kerajaan zalim. 700 je guru pasti. Baik jadi security. Jaga pun dah 1,000 lebih sekarang ni. Ya? Tapi tak apalah. Kalau Walaon dia tak kisah. Guru pasti dia berapa gaji sebab apa? Dia kata fi sabilillah. Dia beritahu ustazah-ustazah, wahai ustazah-ustazahku, kamu sekarang ini adalah pendidik kepada anak-anak kita untuk mengembangkan agama Islam. Ini adalah kerja jihad fi sabilillah. Kalau ustazah tengah mengajar tiba-tiba mati itu mati syahid, wahai ustazah. Jadi jangan petikaikan gaji. Ambil saja berapa yang dibayar. Bersyukurlah. Selebihnya itu Allah akan beri pahala kepada ustazah sekalian. Ustazah apa kata? Ya, na'am syekh, kata ustazah. Kan? Kena kepada ustazah fi sabilillah. Kena pada pemimpin wakil rakyat makan gaji buta. Ya, tak payah pergi parlimen, ponteng parlimen. Jadi wakil rakyat tidak ada nak bawa idea apa-apa. Gaji ambil, tak ada pula timbul fi sabilillah. Gaji puluh-puluh ribu saudara wakil rakyat ni. Ya, pada mereka tidak ada fisabilillah. Sapu semua. Sapu saudara. Tapi nak bagi pada guru pasti, dia jual nama fisabilillah. Ya, ustazah, ya, jangan bimbang gaji sedikit. Kerana kita bayangkan di akhirat nanti, wahai ustazahku, wahai walaupun di akhirat nanti ustazah masuk syurga, ustazah akan jumpa dengan bidadara jejaka tampan di syurga. Ustazah pun bertungkus lumus lah mengajar saudara. Gaji 700. Itu tinggi dah tu. Ada 500. Ada 600. KLSP tak potong. Tak payah potong. KLSP. Kan? Macam itulah keadaan dia. Tapi kerja pemimpin dia, kerajaan zalim, habis pencen kan. Yang duk bising kata habis pencen tu budak unit amal. Jaga parking memang tak ada pencen. Jaga parking waktu ceramah dapatlah allowance sikit duit rokok. Dapatlah duit rokok saudara. Budak unit amal pun isap rokok juga. Jangan kata penyokong PAS tak isap rokok ya. Dia rokok dia berasap saudara. Kalau saudara pergi kat ceramah-ceramah dia orang, pergi tengok tempat jaga parking dia orang kan, unit amal pakai baju hijau. Baju merah tu kan, pakai beri tu. Berasap saudara. Berasap. Kan? Macam itulah. Saya tahu sebab saya lama bercampur dengan puak-puak ni. Jadi dengan temeranglah kepada orang PAS, jangan temeranglah dengan saya tentang PAS ini. Duk sembang nak habis pencen lah. Semua tak betul. Kerajaan buat. Pencen akan hilang. Pencen akan hapus.
Kemudian kerajaan lancarkan padu. Padu tak boleh. Padu ini telah pun mengambil, akan jadi scammer kepada duit kita. Ini berlaku di Terengganu. Baru ni yang viral baru ni kan. Ada guru Terengganu, selepas dia daftar padu, dia ambil duit hilang. Oh yo. Kan? Guru-guru di Terengganu. Yang peliknya guru di Terengganu aja yang kena tu. Kan? Negeri lain tak dengar pun, tak kecoh pun. Guru di Terengganu saja. Mana scammer ni, dia tahu guru Terengganu saja. Pasal guru Terengganu gaji besar agaknya. Aduh, bila kita tanya, dah buat report polis belum? Tak buat report. Saya report kat bank je. Mana duit saya hilang? Lepas saya daftar padu, duit gaji saya hilang, duit simpanan saya hilang. Saya report kat bank. Bank kata dia tak boleh buat apa-apa. Maka oleh kerana bank tidak boleh buat apa-apa, saya pun berdiam diri dan saya maki kerajaan. Macam tu saudara, propaganda dia orang ni, jangan main-main. Puak-puak ni saudara. Ya. Apa pun yang kerajaan buat, dia akan kata, dia akan pusing-pusing, dia kata tak bagus, zalim. Buat padu ni zalim. Ya. Siapa daftar padu duit hilang. Semenjak padu wujudlah ada scammer ni saudara. Ya. Sebelum ini negara kita tidak pernah ada scam. Tak ada seorang pun yang hilang duit kena scam. Tapi dia hilang semenjak ada padu ini. Duit hilang. Siapa yang hilang? Duit guru-guru. Guru-guru kat mana? Guru-guru kat Terengganu. Aduh, mampus. Kan? Tapi ada juga orang percaya. Ada saudara. Bila kita cabar, mana report polis? Tunjuk kita report polis. Kalau betul daftar padu itu boleh menyebabkan duit kamu hilang, kan? Bodohlah kaki tangan awam yang buat sistem padu. Saudara tahu tak? Padu tu sistem dia dibina oleh penjawat awam. Dibina oleh penjawat awam. Penjawat awam buat sistem untuk nak bagi diri mereka, ya, penjawat awam yang lain kena scam. Masuk akal tak? Dia tidak macam dulu. Apa tu? Masa kita COVID tu dia panggil app. Apa tu app masa COVID tu? Itu bukan penjawat awam buat. Itu kita serah pada orang luar. Masa zaman Din Cirik dulu, memperkenalkan app tu, MySejahtera. Itu bukan penjawat awam buat, itu sistem luar. Kalau nak bimbang, itu lebih kita bimbang. Data-data kita mungkin pihak luar boleh jual. Tapi waktu itu tak ada lawan-lawan bising. Masa MySejahtera dilancarkan, tak ada lawan-lawan bising. Sebab apa tak bising? Sebab kerajaan dia perintah. Itu aja. Sebab kerajaan dia perintah. Buat apa pun tak kisah, saudara. Ya, walau MySejahtera itu bukan kaki tangan yang awam buat, macam padu. Padu ni diserahkan kepada kaki tangan awam. Di bawah kerajaan. MySejahtera ni dibagi orang lain buat app tu. Tak ada pula kita bimbang. Data-data peribadi kita dicuri. Sebab apa? Sebab kerajaan itu aku perintah. Bila kerajaan itu kerajaan aku, parti aku yang perintah, buatlah apa pun. Angkat naik judi beberapa kali pun aku tak kisah. Kerajaan aku. Kan? Biar pun satu hari beratus-ratus orang mati pun. Biar pun beli vaksin banyak-banyak sampai expired vaksin pun. Biar beli ventilator, apa nama tu? Salah sebutkan jadi kalkulator pula. Kan? Sampai tak boleh pakai. Tak ada garanti. Tak apa. Zaman dia kerajaan saudara. Tak apa. Klepek lah macam mana pun. Tak apa. Penipuan syar'i. Sebab apa tak apa? Sebab ada parti Islam dekat situ. Ya. Walaupun judi ditambah pun jadi halalun tayyiban. Sebab apa? Ada parti Islam dekat situ. Dia boleh membersihkan judi itu. Sebab itu tak kisah. Waktu kerajaan mereka, pesawat Israel lalu atas serban Najadi. Tak apa saudara. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah zaman dia. Lalu 4-5 kali atas serban Najadi. Tak ada masalah pesawat Israel lalu. Sebab dia tidak melanggar kepala saya. Dia cuma lalu atas kepala saya. Jadi apa masalahnya? Kata Lebah Hadi.
Tapi kalau bawah kerajaan Madani, yang tak ada pun dia reka. Ha? Jadi nanyalah orang pencen di bawah kerajaan Madani. Raya ni janganlah cucuk duit. 20 hari bulan, 21 hari bulan, jangan cucuk duit wahai pesara-pesara. Pencen kamu telah pun hilang. Ya? Diambil oleh kerajaan Madani. Ya? Bukan pencen saja hilang, saya silap bonus pun tak dapat 2,000 tu. Bohong. Sanusi kata PMX ni buka mulut je bohong. Jadi bulan 2 ni jangan cucuk duit. 23 bulan Februari ni jangan cucuk duit. Takkan ada bonus kamu hai ke tangan kerajaan. Bohong je PMX ni. Ya? Kalau kamu cucuk duit ada masuk 2,000, itu scammer tu. Jangan ambil, itu kan bonus tu. Takkanlah kerajaan nak bagi bonus. Kerajaan zalim takkan nak bagi bonus. Jadi kalau kamu ada duit tambah 2,000 dalam gaji kamu, ya, bagi penjawat awam, kamu kena pulangkan balik kepada bank negara. Bagi tahu saya kena scam. Tapi scam saya bukan duit saya hilang. Saya kena scam, duit saya bertambah 2,000. Kena pulangkan balik. Kalau tak nak pulang, masuk akaun saya. DM saya bagi nama akaun. Pulangkan saya duit 2,000. Ha? Bagi pesara pula, dapat 1,000. 23 bulan ni dapat 1,000. Veteran yang berpencen ke tak berpencen, 1,000 dapat. Apakah duit itu duit daripada kerajaan Madani? Tidak, kerajaan Madani takkan bagi, saudara. Ini kerajaan zalim. Jadi kalau masuk 1,000 ni, saudara kena report dengan polis, mengatakan saudara kena scam. Ya, cucuk 23 bulan nanti, kalau masuk 2,000 ke, masuk 1,000 ke, bagi tahu polis, saya nak buat laporan polis bahawa saya kena scam. Ya, bagaimana tiba-tiba akaun saya bertambah 2,000? Bagaimana tiba-tiba akaun saya bertambah 1,000? Saya tidak ambil duit ini kerana duit ini duit haram. Ini ada duit scammer. Kena pulangkan balik kepada bank negara. Ya, kalau tidak mahu bersusah payah nak pulang ke bank negara, masuk akaun saya. InsyaAllah boleh saya selesaikan. Aduh. Macam itulah wahai saudara-saudara yang berada di dalam room ini. Ya, betapa hebatnya pemikiran PN sekarang ini. Ya? Hari ini tadi saya terbaca ucapan selamat tahun baru Cina daripada Presiden PAS. Dia mengucapkan selamat tahun baru Cina Gong Xi Fa Cai kepada kaum Tionghoa yang menyambut tahun baru Cina, dan menyatakan bahawa parti Islam se-Malaysia ini adalah parti Islam, adalah sebuah parti yang boleh memberikan keadilan kepada semua kaum. Kami menghormati semua kaum. Kami menghormati masyarakat majmuk di Malaysia. Betapa indahnya janji-janji manis bibirmu wahai Haji Hadi. Ya. Menanam tebu di bibir yang sumbing. Menanam tebu di bibir, apa namanya? Peribahasa tu, tanam tebu di bibir. Bila masuk tahun baru Cina, dan parti dia ini mesra kepada semua kaum. Kami menghormati kaum lain. Kami parti Islam. Kami menghormati semua agama, semua kaum. Apa ni? Sepif. Tak baik sumbing. Bila saya kata sumbing? Saya kata tanam tebu di bibir. Saya tak sebut sumbing tau. Jangan pandai-pandai fitnah saja. Kan? Jadi, setiap setahun sekali kita dengar ucapan macam itu. Habis. Lepas itu, dalam kempen-kempen mereka, saudara lihat, apa dia main? Apa yang disebut? Lim Goeng sepu pu cimpang, Kisyang sepu pu cimpang, Antilok sepu pu cimpang, Tresakok sepu pu cimpang. Itu dia main. Itu dia main. Masuk tahun baru Cina, kami parti Islam, kami memegang kepada ajaran Islam, iaitu tidak akan memfitnah kepada mana-mana pihak. Kami tidak akan memfitnah kepada mana-mana kaum dan agama. Kami menghormati semua kaum. Bila masuk tahun baru Cina, nak mengucapkan selamat tahun baru Cina. Habis musim tahun baru Cina, Cina kafir harbi, Cina anti raja, DAP komunis,
DAP, adik-beradik PAP. Ni politik. Politik, saudara. Apakah dia ingat Tan Baru Cina dengan ucapan seperti itu dia boleh menipu masyarakat kaum Cina? Apakah dia ingat masyarakat kaum Cina boleh terpedaya dengan ucapan daripada bibir-bibir yang bibir-bibir manis? Kau orang ni pandai-pandai patut sumbing-sumbing. Ha? Bila nak raya, sebut ucapan. Christmas ke, oh kami menghormati agama Kristian. Kan? Bila agama depa balik, kami menghormati agama Hindu apa semua, kan? Bila habis ya perayaan dalam ceramah-ceramah politik, bila nak kepel panen raya, kalau tidak main isu kaum bukan pas nama dia. Tak ada modal lagi. Sampai ada anak muda yang terpengaruh, anak muda yang bodoh, yang cepat dibakar oleh semangat perkauman yang dicetuskan oleh orang-orang politik. Ada anak muda yang membakar kereta pemimpin DAP. Walaupun dikatakan itu bukan arahan parti, bukan urusan parti, bukan arahan parti dan sebagainya, tetapi itulah kesannya, saudara. Itulah kesannya daripada kita bermain politik tanpa batasan. Memang kita tak suruh anak muda buat jahat, tetapi kita yang buat jahat. Kita yang memainkan isu perkauman sampai tidak ada batasnya lagi. Kita memain isu agama sampai tidak ada batasnya lagi. Anak muda yang tak faham tentang politik, anak muda yang tidak belajar dan tidak ambil tahu tentang politik, mereka dibakar sentimen mereka, maka berbuat apa saja mereka nak. Akhirnya yang jadi mangsa budak muda ini, yang ditangkap budak muda ini, yang dipenjara budak muda ini. Ke mana kamu pemimpin politik? Baru ini ada pemandu lori yang kena penjara 6 bulan. Sebab apa? Sebab mengugut Perdana Menteri, nak bunuh Perdana Menteri. 6 bulan kena, menangis dalam mahkamah. Saya driver lori, pendapatan saya sedikit nak menampung keluarga saya, ada anak 2, mak saya sakit, bini saya tak bekerja. Apa jadi bila saya masuk 6 bulan? Waktu itu baru teringat yang kita ni susah. Waktu itu baru teringat kita ada mak yang sakit. Waktu itu kita baru teringat kita ada 2 anak nak tanggung. Tetapi oleh kerana termakan hasutan orang politik, kamu lupa diri. Sampai ke peringkat luar batasan. Kamu sampai nak bunuh orang, nak bom orang, nak bakar rumah orang. Akhirnya, sendiri kena. Sendiri kena, saudara. Mana pemimpin politik? Mana mereka yang kamu sanjung-sanjung? Apakah mereka nak pergi ziarah keluarga kamu sepanjang kamu dalam penjara? Apakah mereka nak tolong bayar denda kamu? Bila kamu hilang pekerjaan, bila masuk penjara kerja hilang. Apakah selepas hilang kerja itu, apakah ada YB nak tarik kamu untuk bekerja dengan dia? Tak ada, saudara. Tak ada. Sebab itu saya beringat sikit. Jangan jadi barua dan macai orang-orang politik. Orang politik ni dia pandai. Dia cuma panaskan keadaan. Dia tak nak buat pasal dia takut dia hilang. Takut dia masuk mahkamah, hilang jawatan dia sebagai ahli parlimen. Dia sayang gaji dia. Dia sayang jawatan dia. Dia tak nak buat. Dia tak nak buat kerja bodoh itu. Sebab dia tahu benda tu salah. Dan kalau dia didakwa mahkamah, dia mungkin hilang jawatan ahli parlimen. Dia sayang gaji dia. Tapi dia menghangatkan suasana supaya kau orang ni buat. Dia peduli apa kau orang kena penjara. Dia peduli apa kau orang hilang kerja. Yang penting aku jadi wakil rakyat. Gaji aku tak hilang, jawatan aku tak hilang. Kau buat, kau ni pasal lah. Ini yang dia mainkan. Saudara, bukan seorang dah, berapa ramai dah kena. Sebelum ini ada seorang lagi yang nama Mustaqim tu. Kena juga. Masuk penjara juga. Yang sampai nak bakar rumah. Sampai nak upah orang 5 juta. Bayangkan.
Nak upah orang 5 juta kalau siapa boleh bunuh Perdana Menteri. Bayangkan macam tu saudara. Nak upah orang 5 juta. Dia sendiri pun kerja driver lori. Nak upah orang 5 juta. Dia sendiri pun kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tapi kerana benci dia kepada PMX, dia sanggup mengeluarkan senjata. Dan akhirnya dia yang kena. Kalau kita tanya dia kenapa dia benci PMX, confirm dia akan jawab seperti mana propaganda yang dimainkan oleh orang politik. Dia akan jawab, saya tak suka Anwar Ibrahim sebab ni perangai dia. Ni moral dia. Saya tak suka Anwar Ibrahim sebab dia sokong LGBT. Saya tak suka Anwar Ibrahim sebab dia anti-Islam. Saya tak suka Anwar Ibrahim sebab dia anti-Melayu. Saya tak suka Anwar Ibrahim sebab dia gang DAP. Itu je alasan dia, saudara. Dan apa yang dia sebut itu datangnya daripada mulut pemimpin-pemimpin politik ini. Dia terpedaya dengan propaganda jahat, maka dia luahkan, dia nyatakan, maka dia yang kena. Pemimpin politik relax je. Sebab itu kita bagi penerangan dan pencerahan setiap hari supaya tidak mahu anak-anak muda ini terus diperbodohkan oleh lebay-lebay politik ini. Macam hari ni, ucapan selamat tahun baru. Dia tahu nak sambut tahun baru Cina. Oh, keluar perkataan yang baik-baik. Oh, Parti PAS ini menghormati semua kaum. Parti PAS mengucapkan selamat tahun baru Cina. Bagi kami, kaum Cina ini adalah juga ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah memerintahkan kita berbaik-baik dengan semua kaum. Allah tidak mahu kita membenci mana-mana kaum. Agamamu, agamaku. Oh, macam-macam dalil kau. Nak tunjuk bahawa dia baik. Lepas tu nak perayaan. Selepas itu bila masuk kempen politik, ni keturunan DAP, ni DAP, profesor tu saudara, PhD. Yang bercakap itu profesor. PhD. Ustazah. Belajar tinggi. Tapi kutip maklumat daripada tepi-tepi longkang. Kutip maklumat tepi longkang, cerita dengan orang. Itu dikatakan ilmu tidak berkat. Tinggi kelulusan, tapi tidak ada keberkatan. Sebab apa tak berkat? Adalah yang sebabnya. Bila ilmu tidak berkat, adalah sebabnya. Sekarang ni berdepan dengan mahkamah. Bila berdepan dengan mahkamah, nak lepaskan diri, katalah, saya baca daripada sumber ini. Sumber itu menyatakan Lim Goeng itu sepupu Li Chimpeng. Sumber itu menyatakan bahawa Perdana Menteri Singapura dulu, Lee Kuan Yew, mendiang Lee Kuan Yew itu adalah sepupu Chimpeng. Saya baca sumber itu, maka bukan salah saya. Macam tu nak jawab dalam mahkamah.